tuan-tuan dan puan. Okey. Pelaksanaan segak. Baik, sebenarnya segak bukanlah ada benda baru yang kita nak buat. Segak tetap seperti dulu juga. Cuma ada perubahan apabila ada PKPP ni. Jadi ada sikit perubahan prosedur tentang segak itu sendiri. Tetapi tidaklah merupakan perubahan besar sebenarnya terhadap segak itu sendiri. Baik, inilah punca kuasa bagaimana kita nak menjalankan segak untuk tahun inilah. Okey. Baik, ini dia suratnya. Baik. Surat ini adalah rentatan sebenarnya tentang segak ni. Segak ni telah mula-mula telah ditangguhkan. Ada dua sebenarnya surat DPPK. Ini surat yang ketiga DPPK. Mula-mula dia tangguhkan. Ditangguhkan. Kemudian ada satu lagi surat mengatakan ditangguhkan juga, tetapi timbul pula surat 16 Julai 2020 ni daripada pihak PPK menyatakan segak ini boleh dilaksanakan. Okey. Perenggan 2 itu adalah rentetan daripada PKPP, dan saya nak tuan-tuan tengok perenggan 3 tu. Sejajar dengan pembukaan semula sekolah bagi semua peringkat umur murid pada 15 Julai 2020 dan 27 Julai 2020, BPK ingin memaklumkan bahawa ujian segak dilaksanakan bermula pada bulan Ogos 2020 sebagai ujian pertama, manakala ujian segak kali kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Kalau kita faham kat situ, di sini kita akan mulakan 2 ujian untuk tahun ni. Maksudnya ada 3 ujian lah. Sebenarnya ada setengah sekolah yang bulan Mac tu hari memang dia dah buat. Untuk tuan-tuan, sebenarnya segak ini dijalankan 2 kali setahun, iaitu pada bulan Mac dan pada bulan Ogos. Tetapi apabila BKP melanda pula. Apabila COVID-19 melanda negara kita dan sedunia, jadi prosedur segak diubah sedikit, dilakukan pada bulan Ogos dan juga bulan Oktober untuk tahun ini. Jadi tuan-tuan, bulan Ogos dianggap sebagai ujian pertama dan bulan Oktober dianggap sebagai ujian kedua. Okey. Seterusnya saya baca lagi tu surat tu. Ujian segak kali kedua dilaksanakan pada bulan Oktober adalah untuk memastikan terdapat selang masa selama 6 minggu bagi aktiviti intervensi antara ujian pertama dengan ujian kedua. Okey. Baik. Kita terus pergi kepada prosedur segak ini sendiri. Baik, tuan-tuan tengok. Okey, panduan pelaksanaan segak selaras dengan pembukaan semula sekolah tahun 2020. Yang pertama, ujian segak dilaksanakan 2 kali, iaitu pada bulan Ogos dan bulan Oktober. Maksudnya di sini seperti yang saya maklumkan tadi lah. Maksudnya sekolah-sekolah yang nak membuat yang telah melaksanakan ujian segak pada bulan Mac, data tu tetap ada dalam sistem sebenarnya. Tetapi data itu sebenarnya tak ada ambil kira. Dia akan ambil kira data Ogos dan Oktober sahaja, tuan-tuan. Tuan-tuan ambil maklum yang tu. Yang kedua, murid yang telah menjalani ujian segak pada bulan Mac perlu menjalani ujian segak pada bulan Ogos. Nampak? Kat sini dah terang-terang menyatakan walaupun dia dah buat pada bulan Mac, tapi bulan Ogos dia tetap kena ambil juga ujian segak. Okey, nombor 3. Sekolah perlu mematuhi garis panduan pembukaan semula sekolah KPM yang telah ditetapkan dan panduan pelaksanaan ujian segak yang telah diubah sesuai daripada panduan segak 2016 seperti berikut. Okey. Sekolah perlu mematuhi garis panduan pembukaan semula sekolah, itu yang am. Okey, itu tuan-tuan kena patuh yang tu, SOP yang sedia ada. Dan di bawah ini diterakan pula garis panduan tambahan untuk segak. Okey. 3.1, memastikan murid dan guru mencuci tangan sebelum selepas melakukan aktiviti. Ini adalah ubah suai untuk SOP segak yang sebelum ni kita buat seperti biasa. Maksudnya apabila ada SOP baru ni, setiap murid yang melakukan aktiviti dan juga guru perlu mencuci tangan sebelum dan selepas melakukan aktiviti. Okey. 3.2, memeriksa suhu badan murid sebelum melakukan aktiviti. Suhu badan yang melebihi 37.5 tidak dibenarkan menjadi ujian. Ni. Walaupun katakanlah Isnin depan, katakan pada 1 Ogos nanti dia akan buat ujian segak, walaupun datang pagi ataupun petang, dia dah ambil suhu. Tetapi sebelum melakukan aktiviti ujian segak,
pelajar itu perlu diambil suhunya sekali lagi. Tolong ambil perhatian yang ni. Walaupun kita memang datang sekolah kita dah ambil, tapi semasa nak melakukan ujian segak, pelajar tu perlu diambil suhunya. Okey, sekali lagi. Sebab rasionalnya adalah dikuatirinya, memanglah apabila pelajar tu datang, dia mungkin dia sihat. Tapi apabila nak melakukan ujian segak itu sendiri, dia tidak berada dalam keadaan sihat, mungkin dia demam, jadi kita tak benarkan dia membuat ujian segak. Okey. 3.3, memastikan murid tidak memakai pelitup muka semasa melakukan ujian. Ni. Maksudnya, semasa melakukan ujian segak, mask tak payah pakai. Tapi pembantu dan guru perlu pakai. Ni dia. Dikuatiri apabila mereka melakukan, contohnya melakukan naik turun bangku, apabila kita gunakan pelitup, mungkin dia tak boleh bernafas. Jadi itu rasional je. Jadi jangan gunakan pelitup muka atau mask ni semasa melakukan aktiviti. Okey. Tapi pembantu dan guru kena pakai. Okey. 3.4, peralatan ujian segak perlu disanitasi sebelum ujian dijalankan. Sebelum ujian dijalankan, semua peralatan segak, contohnya seperti bangku naik turun bangku itu sendiri, bangku jangkauan melunjur, tilam, apa lagi, alat penimbang dan sebagainya, semua peralatan tu perlu disanitasi. Okey. Baik, 3.5, memastikan penjarakan sosial 1 meter semasa pelaksanaan ujian. Ini memang SOP ni dalam kelas pun memang penjarakan tu berlaku. Semasa aktiviti ujian segak ni pun penjarakan tu perlu berlaku 1 meter itu. Okey. 1 meter di sini ialah kalau kita faham body to body ataupun individu to individu. Dia ubah sesuai. Tapi ini 1 meter jarak yang begitulah yang kita nak semasa melakukan aktiviti segak ini. Baik. 3.6. Ini pun adalah benda baru. Murid perlu membawa tuala mandi atau tuala muka untuk dialas pada tilam senaman bagi ujian tekan tubi ubah suai dan ringkuk tubi separa. 3 aktiviti ni, pelajar, tuan-tuan perlu diarahkan untuk membawa tuala dan tuala mandi lah. Pada saya tuala mandi yang lebih besar. Tuala muka tu mungkin kecil sangat lah. Tapi dalam surat ni nyatakan tuala muka. Sebenarnya semalam saya baru mesyuarat dengan pihak PPK tentang ujian segak ni. Jadi dia minta tuala mandi kita bawa. Sebab tuala mandi tu lebih besar daripada tuala muka. Ataupun tuala yang agak besar. Untuk dilapikkan pada tilam tekan tubi ataupun ringkuk tubi separa. Jadi kita kena bawa tuala itu untuk dilapikkan oleh individu itu semasa dia nak buat ujian segak. Okey Okey. Jadi dalam surat pemakluman sekolah kepada ibu bapa nanti, nyatakan perkara-perkara ini perlu dibawa dan masukkan juga SOP ni supaya parent tahu benda ni. Okey. Baik, 3.7. Memastikan tilam senaman sentiasa kering sebelum murid melakukan ujian tekan tubi dan tekan tubi ubah suai dan juga ringkuk tubi separa. Maksudnya kita guru perlu pastikan tilam itu kering lah sebelum pelajar kita melakukan ujian yang 3 ujian ni. Selesa dilap lah. Okey. 3.8. Pelaksanaan ujian dilakukan mengikut kelas. Elakkan murid melakukan ujian segak secara beramai-ramai. Ni. Maksudnya segak sebelum ni memang kebanyakan sekolah yang berkapasiti ramai pelajar, dia akan buat secara carnival ataupun secara beramai-ramai. Dia kumpulkan semua di dewan terbuka atau dewan, dia akan buat secara beramai-ramai. Tetapi ini tidak lagi boleh dibuat sebab kita tak patut SOP kalau kita buat begitu. Jadi adalah menjadi tanggungjawab kita untuk segak 2020 ni kita kena buat mengikut kelas. Kelas by kelas maksudnya. Pada saya, kita masih boleh buat carnival. Carnival dalam arti kata kelas tu turun kelas by kelas. Tak berkumpul ramai-ramai lagi di dalam dewan ataupun di dewan terbuka. Maksudnya, tuan-tuan katakan sekolah tu ada dewan, disediakan tempat ujian semua, tapi kelas akan turun kelas by kelas dan ada penjarakan berlaku kat situ. Tu dia Bukan carnival tu maksudnya kita tak nak mereka berkumpul beramai-ramai. Jadi dia akan bersembang, dia akan bertepuk tangan, bertepuk bahu antara sama lain. Jadi kita tak nak begitu. Jadi lebih baik pelajar, kalaulah tuan-tuan nak buat seminggu itu untuk ujian segak,
pastikan pelajar itu turun kelas by kelas ataupun buat di kelas pun boleh. Tapi buat di kelas mungkin ada kekangan daripada tenaga guru. Tapi kalau nak buat karnival, sekolah-sekolah yang berkerti ramai pelajar, boleh buat begitu, maksudnya kelas by kelas turun. Okey. Baik, sebenarnya tempat kita boleh buat di mana-mana tempat yang sesuai sebenarnya. Contohnya dewan terbuka, di dewan, dalam kelas ataupun di bilik-bilik khas yang ada. Tapi kalau dalam bilik-bilik khas ini, pastikan tingkap itu terbuka. Tingkap itu terbuka. 3.9. Ujian segak boleh dilakukan di dalam kelas atau dewan dengan pintu dan tingkap dibuka. Okay? Tetapi masih mengikut kelas. Penjagaan sosial itu perlu kita patuhi. 3.10. Prosedur ujian segak disesuaikan seperti berikut. Ini yang baru juga. 3.10.1 pengukuran indeks jisim badan BMI. Guru saja dibenarkan untuk mengukur tinggi dan menimbang berat badan murid. Sebelum ni memang kita biasa tengok pelajar-pelajar pembantu atau QM yang membantu guru untuk mengukur tinggi dan berat, ataupun pelajar itu sendiri mengukur tinggi berat sendiri. Ada juga saya tengok. Tapi sebenarnya prosedur itu tak betul. Sebenarnya guru saja yang sebenarnya dibenarkan mengukur tinggi dan mengukur berat murid. Okey. 3.10.2 ujian naik turun bangku 3 minit. Seorang pelaku saja dibenarkan berada dalam satu bangku dan pembantu berdiri 1 meter di hadapan pelaku. Okey. Kebiasaan yang kita buat di sekolah adalah bangku naik turun bangku tu, kalau pelajar itu bersaiz kecil, dia boleh naik lebih kurang 3 orang, tak salah saya. Betul lebih kurang 3 orang ataupun 3 orang lah selalunya maksimum satu bangku. Tapi kali ini tidak dibenarkan lebih dari seorang. Maksudnya seorang je lah. Boleh seorang saja pelaku untuk satu bangku. Okey boleh faham clear yang tu. Dan pembantu berdiri 1 meter di hadapan pelaku. Baik, bagi yang tak gunakan bangku untuk ujian naik turun bangku ini ataupun gunakan platform-platform yang lain, penjarakan sosial perlu dipatuhi. 1 meter itu antara pelaku perlu berlaku. Jadi ada penjarakan sosial di situ. Memang sekolah-sekolah yang kadang-kadang dia tak ada beli bangku, naik turun bangku ni, dia akan gunakan platform yang sama tinggi dengan bangku naik turun bangku tu. Tapi kalau tuan-tuan nak buat, pastikan penjarakan itu berlaku dan tak ramai yang buat aktiviti naik turun bangku ni semasa buat aktiviti tu. Dihadkan pelaku itu. Okey. 3.10.3 ujian tekan tubi dan tekan tubi ubah suai, pembantu berada 1 meter di hadapan pelaku. Ini memang biasalah. Selalunya kalau tekan tubi dan tekan tubi ubah suai ni, pembantu akan selalu duduk rapat dengan pelaku. Tetapi apabila SOP ini dikeluarkan, menyatakan yang pembantu mesti 1 meter daripada pelaku. Okey, pastikan ada penjarakan sosial lah maksudnya di sini. Baik, 3.10.4 ujian ringkut tubi separa. Sama juga. Penjarakan antara pembantu dan pelaku itu mesti ada 1 meter. Okey. 3.10.5 ujian jangkauan melunjuk. Okey, jangkauan melunjuk kebiasaannya kita akan minta QM lah baca selalu jarak kan. Tapi yang ni guru sebagai pembantu perlu membaca jarak yang dicapai oleh murid. Dan guru tidak perlu menyentuh lutut murid semasa murid melakukan ujian. Kita biasanya kalau kita buat ujian jangkauan melunjuk ni, kita nak menjangkau ke hadapan, lutut ni akan naik sedikit ke atas. Jadi selalunya kita akan pegang supaya dia tak naik lutut tu. Tetapi kali ni tidak dibenarkan. Jadi maksudnya kalau cikgu kena tengok je. Kalau cikgu dapati naik terlalu tinggi, kita suruh dia buat sekali lagi. Ujian tu maksudnya terbatal lah. Sebab terlalu tinggi sangat, kita tak sah. Sebenarnya tak sah ujian tu. Jadi tuan-tuan kena tengok lutut dia naik. Jangan terlalu tinggi. Baru kita boleh ambil kira bacaan tu. Baik. C. Alat penanda jangkauan melunjuk perlu disanitasi sebelum murid lain melakukan ujian. Ya. Sebab apa saja alat yang digunakan oleh pelaku mesti disanitasi. Okey, yang keempat, ini adalah tarikh dan tempoh masa kunci masuk data ujian segak untuk tahun ini. Baik, guru perlu mengunci masuk keputusan ujian segak
dalam sistem PHSK, SPS, APDM serta membuat pengesahan seperti dalam ketetapan berikut. 1. Ujian segak bulan Ogos. Tempoh pelaksanaan sebulan 1 Ogos 2020 hingga 31 Ogos 2020. Baik, tempoh kunci masuk dan pengesahan keputusan segak 1 Ogos 2020 hingga 30 September 2020. Jadi, mohon semua sekolah akur dengan tarikh ini. Selepas 30 September 2020, tidak ada lagi pengesahan untuk ujian segak bulan Ogos. Jadi, saya harap pihak pentadbir akur dengan tarikh ini dan apabila selesai saja guru panitia ataupun guru PJ telah key in data segak setiap kelas, tolong sahkan sebelum 30 September 2020. Lalu guru PJ kita ni memang dia akan buat dalam bulan Ogos tu tak ada masalah. Tetapi pengesahan tu agak lambat dibuat oleh pihak pentadbir. Itu kita risau tu. Selalunya kita akan tunggu last minute 30 September pukul 12 malam tu baru dia nak sahkan. Kita harap itu tidak berlaku. Sebab tu setiap tahun memang saya akan mengejar pihak PBD dan PBD pula kejar tuan-tuan di sekolah untuk buat pengesahan ni. Okey. Memang ada sekolah-sekolah yang tak sempat sahkan. Jadi kalau tak sempat sahkan, saya memang dashboard tu kita tengok tapi kita tak boleh nak buat apa-apa. Sebab dia adalah adminnya dari pihak KPM. Kita boleh tengok saja data itu key in atau belum. Jadi kita kena maklumkan kepada sekolah lah. Jadi tuan-tuan kena akur lah dengan tarikh ni. Baik, tindakannya adalah pelokanan pentadbiran pada acara PJ dan guru PJ tahap 2. Okey. Yang kedua, ujian segak bulan Oktober. Tarikh dia dibagi sebulan juga, 1 Oktober 2020 sehingga 31 Oktober 2020. Baik, tarikh kunci masuk dan pengesahan 1 Oktober 2020 hingga 31 Disember 2020. Maksudnya ujian segak Oktober ni dia bagi panjang sikit. Ogos, September dia bagi 2 bulan je di atas tu. Tapi yang bawah ni dia bagi 3 bulan saja. Oktober, November, Disember. Dia bagi 3 bulan. Jadi tolonglah akur dengan tarikh-tarikh ini. Jadi dalam sistem tu nanti, dia tak adalah ujian segak penggal pertama. Dia tidak ada. Dia ujian segak bulan Ogos dan ujian segak bulan Oktober dia akan ada dekat situ nanti. Jadi yang pertama, tuan-tuan di sekolah akan key in ujian segak bulan Ogos. Okey, dan akur dengan tarikh-tarikh itu. Okey, data bulan Mac memang dah akan tak ada lagi dalam tu. Sebab data itu akan disimpan oleh pihak admin di KPM. Kita memang tak boleh dapatkan lagi dah data tu sebenarnya. Okey. Okey, yang kelima. Baik, ini juga adalah berkaitan dengan sistem juga. Maksudnya muat turun slip ujian segak sebelum sistem ditutup bagi kegunaan murid, ibu bapa dan penjaga dan pihak kepentingan seperti dalam ketetapan berikut. Baik, sebenarnya mengikut kalau tuan-tuan baca buku panduan segak 2016 tu, memang setiap ibu bapa berhak untuk dapatkan slip keputusan ujian segak. Tapi tak tahulah, dia tengok budaya pada sekolah lah. Yang sekolah setengah saya pergi, dia minta tahun 6 saja atau tingkatan 3 saja atau tingkatan 5 saja. Tapi sebenarnya semua ibu bapa berhak untuk dapat slip keputusan ujian segak. Sama dalam hard copy atau soft copy, itu terpulang kepada sekolah. Okey. Dan satu lagi saya nak ingatkan, sistem segak ini dia tak boleh menyimpan data yang besar sebenarnya. Jadi apabila ujian segak bulan Ogos tu, kita harap sangat sekolah muat turun semua data-data tu untuk simpanan sekolah. Sebab kita dah tak dapat lagi dah. Selepas je tarikh tutup tu memang kita tak boleh tengok dah sebenarnya. Nak ambil tu data tu tak boleh. Kita nak tu muat turun ujian, slip ujian tu pun dah tak boleh sebenarnya. Jadi tuan-tuan kena simpan. Dan kalau tak nak cetak, tuan-tuan boleh simpan dalam bentuk PDF dalam sistem komputer sekolah. Jadi kalau ada isu-isu berbangkit, kita boleh keluarkan balik benda ni. Okey. Begitu dengan ujian segak bulan Oktober. Jadi tuan-tuan akur dengan tarikh-tarikh itu. Jadi maksudnya ujian segak bulan Ogos, slipnya hanya boleh dicetak daripada 1 Ogos hingga 30 September 2020. Lebih daripada tarikh itu, slip untuk ujian bulan Ogos tak boleh dicetak. Kecuali tuan-tuan dah muat turun lah. Okey. Begitu dengan ujian segak bulan Oktober. Okey, clear kat situ Baik, ini adalah garis masa ujian segak 2020.
Baik, garis masa yang pertama 16 Julai itu adalah urusan DPK. Memang dia dah bagi surat kepada kita, dan akan datang ni 1 hingga 31 Ogos adalah pelaksanaan di sekolah. Pelaksanaan ujian segak bulan Ogos, ujian segak sebagai pretest. Baik, kemudian seterusnya kunci masuk pengesahan pelaksanaan ujian segak oleh sekolah dalam sistem SPS, APDM, PAJSK segak antara 1 Ogos hingga 30 September 2020. Baik, antara 31 Ogos hingga 1 Oktober tu ada selang masa 6 minggu. Inilah masa aktiviti intervensi kepada murid sekolah buat. Okey. Tuan-tuan kalau buka balik buku panduan segak 2016 itu, ada contoh intervensi yang dicadangkan dalam buku itu. Sebenarnya itu sebagai panduan saja. Sebenarnya tuan-tuan, pelajar-pelajar yang obes atau pelajar-pelajar yang kurang cergas ini, sekolah perlu buat program untuk mereka sebagai intervensi. Memang selalunya kita pun minta laporan sebenarnya. Okey, sebenarnya tuan-tuan boleh macam-macam intervensi yang tuan-tuan boleh buat. Contohnya boleh buat aktiviti fizikal. Contoh kumpulkan semua pelajar-pelajar yang obes ni, kita buat program aktiviti fizikal mereka. Contohnya seminggu 3 kali sebelum masuk kelas. Boleh juga, ataupun pilihlah tarikh-tarikh tertentu yang tuan-tuan fikir sesuai untuk buat program pada pelajar yang obes ni ataupun pelajar yang kurang cergas. Okey, sebenarnya intervensi ni sebenarnya boleh minta juga kerjasama daripada pihak NGO ataupun pihak kesihatan. Macam-macam boleh buat sebenarnya untuk pelajar obes ni. Boleh buat rekod kesihatan, rekod pemakanan mereka, dan juga boleh minta panduan daripada pihak pejabat kesihatan untuk buat ceramah tentang pemakanan. Banyak sebenarnya. Sebenarnya memang panitia PJ memang perancangan dia memang kena ada benda ni. Okey, jadi pihak JKMP dan pihak pentadbir tolong tengok benda ni. Pastikan sekolah buat intervensi. Mesti ada intervensi antara ujian 1 ke ujian 2 tu. Sebab apabila dah key in data segak lepas 1 Oktober tu, maksudnya tuan-tuan dah boleh analisa. Maksudnya panitia PJ kena analisa data itu dan dibentangkan dalam mesyuarat, beritahu pada pihak tabir berapa orang pelajar kita yang obesiti, berapa orang yang pelajar yang kurang cergas, kena buat program untuk mereka ni. Okey. Baik. Garis masa seterusnya pelaksanaan ujian segak bulan Oktober, kita kenali sebagai post-test, dan kunci masuk 31 Disember 2020. Saya nak tunjuk sikit tentang buku panduan. Baik, tuan-tuan, buku panduan ni sebenarnya boleh download daripada laman web DPK. Okey, ini semua guru yang jalankan PJ kena ada buku ni. Ini panduan am untuk melakukan ujian segak. Ni. Dalam buku ni semua ada sebenarnya. Tuan-tuan tak payah, supaya guru PJ memang dah tahu dah buku ni memang ada. Okey. Baik. Prosedur ujian segak yang tuan-tuan tengok memang perlu diikuti macam ni juga. Tak ada perubahan. Contohnya gambar A, indeks jisim badan. Cuma tambahan prosedur yang surat yang dikeluarkan PK tu, guru kena ambil. Kat sini. Gambar A, indeks jisim badan yang pertama. Turutan yang pertama. Jadi guru kena ambil, bukan lagi pelajar. Tapi dalam gambar tu pelajar, ignorekan gambar tu. Ini adalah buku panduan am daripada 2016. Kemudian dia buat memanaskan badan. Kemudian dia terus kepada aktiviti turutan yang kedua, gambar B tu, naik turun bangku 3 minit. Baik, naik turun bangku. Memang dalam gambar tu memang seorang saja yang akan naik turun bangku di situ, dan pelaku itu adalah pelaku. Pembantu mesti ada jarak 1 meter daripada pelaku tu. Baik, gambar C, turutan yang ketiga, tekan to be atau tekan to be ubah Y. Tekan to be untuk lelaki, tekan to be ubah Y untuk perempuan. Tilam tu, tuan-tuan, mesti dilapik. Mesti dilapik dengan tuala mandi atau tuala yang ada lah. Kita tak nak sebenarnya bahagian tangan, bahagian dada tu mesti dilapik. Setiap kali individu yang berbeza akan buat aktiviti itu. Begitu juga dengan yang keempat, gambar D, ringkuk tubi separa, mesti ada tuala mandi lah. Maksudnya mesti dilapik lah. Okey, ada tak soalan? Kalau kita tak nak guna tuala, nak lapik dengan benda-benda lain, boleh tak?
Maksudnya, tuan-tuan, gunakan pencatatan sekolah untuk gunakan pelapik ni. Maksudnya setiap kali pelaku baru membuat, mesti ada lapik yang baru kita gunakan. Ada soalan, guna getah manjung boleh? Getah manjung macam mana nak guna? Tak boleh guna getah manjung sebab getah manjung tu nipis. Okey, tuan-tuan, gunalah kebijaksanaan tuan-tuan di sekolah untuk melapik alat-alat ini. Kalau pelajar tu tak bawa tuala mandi, saya rasa kita ikut arahan lah supaya tuala mandi itu dibawa oleh pelajar. Baik, Gambadi. Gambadi adalah jangkauan melunjuk. Perlu disanitasi. Tak payah pegang lutut tu. Kalau dalam gambar A tu, urutan kelima tu, pelajar itu memegang lutut pelajar yang pelaku. Jadi pembantu memegang lutut pelaku. Yang tu kita tak, yang tu dalam SOP Segak 2020, benda tu tak berlaku. Kita jangan buat benda tu. Kita cuma baca saja berapa jarak dia, dan dibaca jarak itu adalah oleh guru. Dan jarak 1 meter daripada pelaku. Okey. Kita cuma perhatikan lututnya sama ada naik atau turun. Okey. Kemudian peralatan tu perlu disanitasi. Okey. Okey. Ini adalah tentang ujian Segak itu sendiri. Urutan ini perlu dipatuhi. Ni saya ingatkan. Pada JKMP yang kurang mahir dengan ujian Segak ni, kita tak boleh mula nombor 5 dulu. Atau kita nak mula nombor 3 dulu. Tak boleh. Sebab benda ni memang, prosedur dia memang kena mula nombor 1, 2, 3, 4, 5. Katakan satu hari pertama dia nak buat nombor 3, gambar D dulu, urutan yang keempat. Salah. Tidak ada kesahan dalam ujian Segak itu. Okey. Baik, ini adalah aspek keselamatan, tindakan penelitian dan peralatan ujian Segak. Okey. Baik, ini yang ujian Segak yang lebih detail. Setiap satu itu. Okey. Okey, ini adalah norm Segak. Baik, tuan-tuan, saya ingatkan sekali lagi. Okey, untuk Segak, sebenarnya Segak ini diambil oleh pelajar berumur daripada 10 tahun hingga 17 tahun. Okey, kalau pelajar itu berada di darjah 4, tapi dia masih belum cukup umur 10 tahun, memang nama dia tak ada dalam sistem. Okey, jadi pelajar itu memang tak wajib ambil lah. Jadi dia boleh ambil ikut kelas dia, tetapi rekod dalam sistem memang tak ada. Begitu juga pelajar yang peralihan, yang berada di tingkatan 5. Katakan dia 17 tahun sehari, memang nama dia memang tak ada dalam sistem. Dia boleh ambil, tetapi memang rekod dalam rekod PJSK Segak memang nama dia tak ada. Okey? Boleh clear yang tu? Baik, ini kesan keseluruhan. Ini panduan kecergasan. Ini dia yang saya cakap tadi. Cadangan aktiviti intervensi. Inilah cadangan. Tuan-tuan boleh ikut yang ni, ataupun boleh gunakan apa saja intervensi yang tuan-tuan fikir sesuai untuk mengikut kesesuaian sekolah. Okey, kena buat, ada perancangannya dan didokumentasikan. Untuk pihak kepentingan, kalau ada kalau PBD minta ke, tuan-tuan kena ada lah benda tu. Memang benda ni memang perlu didokumentasikan. Okey. Bagaimana menjalankan aktiviti di PJ tidak dapat dijalankan di Padang, program intervensi sekolah merupakan aktiviti Padang. Okey, tuan-tuan. Okey, sebenarnya memang ini memang isu yang kita hangat kita katakan. Sebenarnya PJ di Padang memang tidak digunakan sama sekali. Tetapi aktiviti PJ ataupun PDPC PJ perlu dilakukan di dalam kelas. Ingat tu. Perlu dilakukan kelas. Jadi sebenarnya Segak ini adalah sebahagian daripada PDP. Kalau tuan-tuan tengok dalam DSKP PJPK, memang Segak ni ada tertera kat situ. Jadi saya cadangkan Segak ini dalam bulan Ogos dimasukkan dalam rancangan tahunan tuan-tuan sebagai ikut penjajaran yang ada. Sebab kalau tengok DSKP penjajaran, dalam penjajaran waktu, memang Segak ini memang ada. Jadi tuan-tuan kena buat itu dalam bulan Ogos. Okey, bagaimana program intervensi dalam aktiviti Padang? Baik, sebenarnya kalau itu yang berlaku, tuan-tuan janganlah buat aktiviti di Padang. Okey, dan cadangan saya, kalau boleh, aktiviti yang dirancang itu,
kita boleh tak anjakkan sikit ke arah bulan September sikit ke, supaya kita berharap selepas 31 bulan Ogos ini, aktiviti fizikal boleh dilakukan. Itu cadangan kami sebenarnya. Jadi semua aktiviti fizikal tu kalau boleh kita anjakkan sikit, supaya mungkin selepas ni ada kelonggaran yang kita boleh buat aktiviti fizikal itu. Dan jika tidak juga berlaku, tuan-tuan terpaksa jugalah buat aktiviti yang berada dalam PDP sajalah, maksudnya dalam kelas ataupun dalam dewan atau dalam dewan terbuka, tetapi ada penjarakan sosial dalam kelas saja. Maksudnya begitu. Adakah guru PJ dibenarkan menjalankan aktiviti di Padang dengan murid? Tidak. Aktiviti PJ memang tak dibenarkan di Padang. Memang aktiviti PJ memang tuan-tuan buat di dalam kelas sahaja. Okey? Tapi tuan-tuan, macam inilah. Apabila kita dah kerajaan dah cakap aktiviti fizikal tak boleh buat dalam di Padang, sebenarnya panitia PJ kena pandai merangka rancangan tahunan. Sebab buatlah aktiviti maksudnya yang mengajar bukan kemahiran untuk fasa yang ni. Jadi kita ubah fasa kemahiran di hujung sikit dalam bulan Oktober ke. Nampak tak kat situ? Jadi kita kena pandai sebenarnya beradun dengan sukatan kita ni. Jadi kita boleh ubah sukatan kita tu, bukan ubah sukatan kita, maksudnya kita ubah timeline dia, kita jarakkan sikit, kita ajar yang mana yang tidak memerlukan aktiviti fizikal sekarang ini. Nampak tak? Kat situ kita boleh guna. Okey? Kalau peralatan tak cukup, saya nasihatkan tuan-tuan kena buat perancangan rapi untuk by class kena buat. Minta kerjasama dari pentadbir. Memang kalau boleh bulan Ogos tu sebulan kita buat segak. Kalau tak ada, sebab kita dah tak ada masa. PPD pun ada kat sini. PPD pun tak ada halangan sebenarnya. Sebab dia juga adalah sebahagian daripada PDPC. Okey? Minta pentadbir JKMP kena jumpa dengan pentadbir, berbincang. Kita adakan jadual segak untuk bulan Ogos ni, memang 2 minggu ke 3 minggu ke terpulang pada sekolah. Tak salah pun. Okey? Kalau pelajar tak bawa tuala, boleh tak perlu selesai tilam sebelum belajar? Tak boleh. Kena ada pelapik pada setiap tilam itu. Nak gunakan pelapik apa, disarankan dalam surat itu memang suruh bawa tuala. Tapi kalau sekolah ada alternatif lain, nak lapik dan pelapik itu sesuai digunakan, saya rasa tak ada masalah. Maksudnya setiap individu guna pelapik yang berbeza. Itu tak ada masalah. Parent hantar surat tak dibenarkan anaknya ambil ujian dan tak hadir atas alasan risiko keselamatan, boleh tak tanda sebagai TL sahaja atau pelaksanaan untuk dibuat. Okey, ni pun ada isu. Baik, tolong ambil perhatian. TL dalam data memang terlalu tinggi sekarang ni. Yelah, masa COVID ni memang tinggi. Sebelum ni pun tinggi. Sebenarnya TL dan dikecualikan adalah dua benda yang berbeza tu. Dikecualikan memang dia dapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Contohnya dia ada MC daripada doktor. Dia tekan dia tak boleh. Dia accident, patah kaki, patah tangan. Memang dia sakit. Itu dikecualikan. TL ni, katakan pelajar itu tak ada sebulan. Memang bulan Ogos tu memang dia TL lah. Dia tak boleh. Okay? Dan TL juga untuk pelajar yang tidak ada kebenaran apa, kita boleh letakkan TL. Tetapi dengan sini ada tetapinya. Pihak sekolah ataupun guru kena maklumkan pada pelajar, pada parent, mengapa dia tak nak ambil ujian segak. Sebab ujian segak sangat penting, terutama untuk tahun 6, tingkatan 3 dan tingkatan 5. Darjah 6 dia nak ke sekolah yang lebih baik. Sebab ujian segak pun dia ambil kira sebenarnya. Kalau nak pergi MRSM, mereka minta ujian segak juga keputusan. Okey? Ada juga setengah-setengah sekolah yang memang kalau nak pergi ke tingkatan 1, sekolah yang baik, dia akan minta ujian segak. Jadi kita sebagai pihak sekolah kena maklumkan pada sekolah, pada parent, kenapa dia tak nak bagi anak dia ambil. Atas alasan apa. Kalau alasan tu betul-betul kukuh, tak apalah. Tapi risiko je nanti jangan datang buat sekolah balik. Nanti ada setengah-setengah kes, pelajar tu tak ada keputusan segak, keputusan segak yang tak berapa baik, ataupun ada masalah tentang ujian segak dia datang ke sekolah yang akan masalah pada sekolah pula nanti. Kita tak nak yang tu. Jadi memang ada berlaku tuan-tuan. Yang berlaku adalah apabila pihak sekolah tersilap key in
data segak. Berat dan tinggi tersilap, daripada dia sebenarnya tak obes jadi obes, dan dia sebenarnya cergas jadi tak cergas. Contoh begitulah. Memang ada kesilapan yang berlaku. Memang ada kes parent tu bawa sampai kementerian sebab anak dia gagal masuk ke IPT dan ke sekolah berasrama penuh sebenarnya. Jadi diingatkan kepada JKMP dan semua KP-KP yang ada dalam talian ni, pastikan key in data itu dengan betul, dengan teliti. Sebab ada, memang jelas. Tinggi dia daripada Ogos, contoh yang pertama dengan kedua ada bukan bertambah tinggi, macam bertambah rendah. Itu yang kita tak nak tu. Dia takkan dia mengencut kot pelajar tu. Jadi itu yang kita khawatir sebenarnya. Ada kesilapan pada pihak sekolah semasa mengunci masuk data. Okay? Sehingga boleh buat dewan. PJ tak boleh keluar PBB saja. Bagi rasional, sebenarnya kita tak nak buat sebenarnya aktiviti PDPC yang diarahkan dalam dewan pula. Bukanlah aktiviti permainan yang kita nak buat macam main bola. Tidak. Aktiviti PDPC yang maksudnya yang lebih kepada efektif dan psikomotor agak kurang. Sebelum kepada itu saja. Sebab tu tuan-tuan tengok di SKPPJ, dia tak menekankan benda tu sangat untuk separuh masa yang pertama ni. Sepatutnya benda tu kita buat separuh masa kedua, dan memang saya nak bagi rasional sebab apa, itu yang saya boleh cakap. Tetapi memang arahan kita memang begitu. Maksudnya di dewan kita boleh buat PDPC segak, ujian segak. Tapi PJPK kita tak boleh buat di Padang. Tentang prosedur memanaskan badan. Baik, sebelum segak dibuat, pelajar kena memanaskan badan. Bagaimana prosedur segak? Prosedur masa PKP. Okey, senang saja. Selalunya kita akan buat memanaskan badan secara beramai-ramai. Jadi yang ni tak payah. Kita arahkan saja pelajar tu buat memanaskan badan dia untuk diri sendiri. Buat sendiri. Asalkan dia dah boleh memanaskan badan sendiri, dia boleh buat ujian segak. Maksudnya di kelas kan, di kelas sambil menunggu tu dia boleh stretching dulu ke, dia boleh lepas sikit-sikit di tepi-tepi tu ke kan, ataupun di kawasan-kawasan yang dipikirkan sesuai, dia boleh buat memanaskan badan. Okey, boleh tak payah buat lah secara ramai memanaskan badan ni. Jadi kita khawatir tak ada penjarakan. Asalkan dia ada penjarakan, benda tu boleh dibuat sebenarnya. Okey, sekiranya dia naik turun baku dibuat pada anak tangga tapak pimpinan, boleh tak tuan? Anak tangga masih ikut ukuran keringan. Baik, seperti saya cakap tadi lah. Sebab apabila cikgu nak gunakan anak tangga itu, pastikan penjarakan sosial itu berlaku. Tak ada ramai-ramai. Pelaku dengan pembantu saja ada. Yang lain tidak berada di situ. Masih boleh berlaku. Guru ada, pelaku, atau ada 2-3 orang kat situ, itu saja. Yang lain tidak perlu berada di situ. Kita tak nak berkumpul ramai-ramai kat situ. Okey. Pengiraan kadar nadi untuk murid sekolah rendah sangat tak valid. Murid sekolah rendah tak tahu mengira. Sebenarnya memanglah guru yang kena ambil sebenarnya. Tapi kalau ni kita kena percaya pada pelajar, dan kita kena mengajar pelajar cara macam mana nak mengira. Sampai bila benda ni nak berlaku. Jadi kita kena terapkan kepada mereka, kena ajar cara yang betul. Sebelum ujian segak dilakukan, kena ajar dululah. Buat latihan dululah dengan mereka. Okey, macam mana nak ambil nadi? Di mana? Karatip ke ataupun di mana? Jadi tuan-tuan kena ajar dululah pelajar tu. Memanglah nak cakap valid, kebanyakan ujian kita buat semua tak valid sebenarnya. Jadi kita terpaksa akur dengan benda ni. Kita kena percaya pada pelajar kita, dan kena ajar, kita sebagai guru kena ajarlah dengan cara yang betul untuk mengira kadar nadi. Murid mencadangkan supaya tuan meletakkan terus berapa hari yang dibenarkan menjalankan ujian segak. Baik, sebenarnya dalam SOP itu, dalam buku panduan ataupun memang segak sejak tahun 2008, memang masa sebulan ujian segak berlaku. Tapi logik tak kita nak buat sebulan untuk pelajar, nanti sampai pelajar tak belajar. Jadi itu sekolah tentukan. Saya tak boleh tentukan sebab memang dah terang-terang kat situ 1 Ogos sampai 31 Ogos 2020. Masa sebulan. Kalau lah sekolah tentukan berapa hari. Memang dah dalam SOP tu, memang dalam surat pun memang dah nyatakan. Memang tuan-tuan ada 30 hari untuk menjalankan ujian segak. Tempoh sebulan. Jadi saya rasa memang tu jelas kan. Tak payah nak nyatakan.
Cuma perancangan pihak sekolah, bagaimana nak merancang, berapa hari nak diperlukan, itu saya tak boleh cakap. Kena bagi pada pihak sekolah balik, kena bincang dengan pihak pentadbir bagaimana nak buat, kena ada perancangan, sebab tuan-tuan kena tengok juga peralatan tuan-tuan. Berapa meja bangku naik turun yang ada, berapa tilam yang ada, berapa jangkauan meluncur yang ada, metronom yang ada, berapa. Jadi dah ada alat ni, kena buat perancangan berapa kelas yang ada, kena buat. Jadi KPPJ bersama JKMP kena berbincang macam mana nak buat dengan mematuhi prosedur dan SOP yang ada sekarang untuk tahun ini saja, insyaAllah. Okey. Kalau kata buat sebulan, boleh ke ujian segak ni? Sebulan maksudnya, tempoh masa tu buat sebulan. Tapi pelajar itu buat sekali je sebenarnya, kan? Kalau dia dah buat sekali tu, tak payahlah dia buat banyak kali dah. Okey, itu maksudnya. Maksud sebulan, sebab sekolah-sekolah yang ramai, dia memerlukan masa yang banyak, panjang. Okey, jadi dalam rancangan tahunan tu, memang untuk bulan Ogos ni, memang kita nyatakan, dia memang kalau ikutkan dalam DSKP, dia ada jam-jam tertentu untuk segak ini. Bagaimana nak key in masuk dawatan murid segak dalam sistem PJSK online? Dalam sistem hanya terpapar pengisian markah untuk penggal Mac dan penggal 2 Ogos saja. Ya, memang sekarang yang tuan-tuan nampak dalam paparan begitu. Tetapi pada 1 Ogos nanti dia akan ubah. Daripada penggal 1 tu dia akan tukar kepada ujian bulan Ogos. Dia tak guna penggal lagi dah. Penggal-penggal tu semua akan tak nampak lagi dah. Dia akan tulis ujian bulan Ogos dan ujian bulan Oktober nanti akan keluar dalam sistem. Sekarang ni memang kementerian dia tak ubah lagi. Dia masih paparan begitu lagi. Jadi dia akan berubah pada 1 Ogos nanti. 10 tahun hingga 7 tahun saja ikuti segak. Form 6 tak diterima tuan. Ya, betul. Tingkatan 6 tidak. Sebab apa tuan-tuan? Norm yang dibina oleh segak ini adalah daripada 10 tahun normnya sampai 17 tahun je. Sebab kalau daripada 17 tahun 1 hari ke dewasa sampai umur 50 contohnya, dia kena buat norm lain. Jadi pihak BPK sebenarnya dia telah membina norm sehingga umur 17 tahun saja. Daripada 10 hingga 17 tahun. Jadi sebab tu budak form 6 memang tak buat apa-apa. Apa rasional ulang ujian segak Mac pada bulan Ogos? Nak selaraskan dengan sekolah yang belum buat, macam tak adil. Sebenarnya macam ni, dia memikirkan memang ujian segak ni penting, jadi dia terpaksa buat semula ujian segak itu. Tetapi sebenarnya data ujian segak yang bulan Mac itu memang dia ambil kira sebenarnya. Memang dia bukan yang ambil kira, memang disimpan oleh pihak KPM sebagai data backup. Itu yang dinyatakan pada saya, pada kami. Jadi tetapi arahan yang terbaru diarahkan supaya kita buat ujian itu sekali lagi. Jadi maksudnya tahun ni ada 3 kali lah sebenarnya buat ujian segak. Kalau tuan-tuan dapati, kan? Bulan Mac ada sekolah yang dah buat. Tapi di Selangor sebenarnya tak ramai juga. Saya tengok dalam data dalam 30% je yang dah buat. Okay? Jadi saya nak cakap macam mana pun, sebab ini adalah lahan terkini daripada KPM, kita perlu akur lah, kan? Nak cakap rasional tak rasional, saya tak berani nak mengatakan rasionalnya, tapi kita perlu akur. Kita pun dah utarakan benda ni sebenarnya. Itulah jawapan pihak KPM kepada kita, menyatakan segak ini penting, dia terpaksa teruskan juga, dan data bulan Mac itu memang dia simpan sebagai data backup untuk mereka. Kenapa perlu diulang semula? Dia sebenarnya tak ulang semula. Tuan-tuan kena ingat, tidak ulang semula, sebab ujian ni akan berlangsung, ada 2 kali ujian berlaku pada bulan Ogos dan Oktober. Maksudnya tuan-tuan buat 3 kali sebenarnya. Jadi ini arahan pasca PKPP. Jadi tuan-tuan kena akur lah dengan benda ni. Saya rasa tak ada masalah pun sebenarnya kalau budak nak buat, kan? Aktiviti ujian segak ni sebenarnya. Saya dipanggil pembelian alatan sukan dan pembelian PJK dibekukan buat sementara. Apakah pembelian alatan ujian segak dibenarkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Cik Sabri. Tapi setahu saya baru saja tanya dengan Kerani. Okey. Lepas, boleh ke beli alatan? Dia kata okey, boleh. Maknanya tak dibekukan itu kalau... betul. Mungkinlah
pihak pentadbir yang buat persekatan tu kot. Jadi kena bincang dengan mereka lah. Saya tak tahu. Yang tu kena bincang balik dengan pentadbir sekolah macam mana. Tuan, ada satu soalan. Penjajaran mata pelajaran PJPK. Boleh Tuan kongsi info? Okey. Macam ni. Okey, penjajaran sebenarnya penjajaran itu adalah cadangan saja. Kalau tuan-tuan dah ikut memang baik. Sebab kita khawatir defisit yang berlaku semasa PKP 3 bulan tu pelajar-pelajar PJ tak dapat apa-apa sebenarnya. Jadi sebab itulah dikeluarkan semua penjajaran untuk semua subjek yang ada. Jadi penjajaran tu sebenarnya dia dah blendkan semua antara kandungan asas, kandungan tambahan dan juga pelengkap, semua diblendkan sekali supaya cikgu boleh ajar sekali sebenarnya benda tu. Tetapi saya nasihatkan kalau terutama untuk subjek-subjek PJ lah. Kalau subjek-subjek PJ, kalau ada kemahiran yang memerlukan peralatan, contohnya kandungan asas dia, pelajar boleh membaling bola. Membaling bola, nampak? Dengan alatan kat situ. Jadi jangan ajar yang tu dulu. Cuba ajar yang lain dulu. Sebab penjajaran ni kita boleh ambil mana-mana dulu pun tak apa, tak kisah. Kita nak tuan-tuan faham penjajaran tu supaya jangan nak ajar tentang kemahiran-kemahiran yang masa sekarang ni kita tak boleh buat dalam kelas. Tu. KPPJ pun kena bijak. Jadi kemahiran-kemahiran tu kita anjakkan ke ujung tahun sikit. Supaya kita boleh, mungkin PKP ni telah dilonggarkan, kita berharap begitu, jadi kita boleh ajar. Kalau tak boleh ajar juga, ada banyak cara sebenarnya. Kita boleh gunakan teknik imaginary ataupun teknik tampar bola dalam kelas. Itu yang kita boleh buat. Itu dia. Jadi itulah yang penjajaran yang dibuat. Jadi masa penjajaran tu pun sebenarnya dah disingkatkan sebenarnya. Betul tak? 67, tak silap saya, sekolah rendah, sekolah menengah 67 jam, sekolah rendah 30 jam. Jadi dalam 30 jam itulah tuan-tuan buat pelajaran beradun berdasarkan tiga pelengkap, asas, pelengkap dan juga tambahan tadi. Jadi saya harapkan panitia PJ dapat menyusun PDP dan rancangan tahunan yang sesuai dengan apa yang berlaku, ada defisit berlaku pada pelajar-pelajar tuan-tuan sendiri. Saya tak tahu sejauh mana defisit yang tuan sekolah tuan-tuan berlaku sekarang ni tentang subjek PJ ataupun subjek-subjek lain. Cuma ketua panitia saja yang tahu tahap mana ataupun guru-guru dia. Satu lagi saya nak ingatkan tentang penyebaran KSSR Semakan 2017 tahun 5. Sepatutnya untuk subjek PJPK memang sepatutnya telah berlaku sekarang lah. Tetapi apabila PKP ni memang dia tertangguh, tetapi mereka akan buat secara bagi video kepada kita macam ESA tu. Kita akan upload video, kita akan bagi kepada semua sekolah dan ketua panitia kena study benda tu, semua guru kena belajar benda tu berdasarkan video saja dan tidak ada bersemuka lagi. Setakat ini yang dimaklumkan pada saya lah, sebab mereka sedang menyiapkan bahan untuk diberikan kepada sekolah. Penyebaran KSSR Semakan tahun 5, PJPK dan semua subjek tahun 5 sebenarnya. Penyebaran KSSM tingkatan 5 tidak buatlah. Kita memang dah buat tahun lepas, bersekali tingkatan 4. Memang KSSM tidak apa perubahan berlaku lagi. Cuma tahun depan memang tingkatan 5 akan berlaku KSSM itu. Tahun ni tahun 4, tingkatan 4. Jadi penyebaran baru untuk KSSR tahun 5 memang akan kita buat, tapi mungkin dalam alam maya kita akan buat. Itu untuk makluman lah. Apabila kita dapat saja benda tu arahan daripada pihak PPK, kita akan wawarkan kepada pihak sekolah dan pihak PPD. Dan saya ingatkan juga tuan-tuan tentang PBD. PBD, PJPK pun tuan-tuan harap jaga juga. Mesti ada rekod perkembangan pelajar itu dan dibuat template DPK itu pun diisi. Jangan sampai benda tu kosong. Tak ada buat pentafsiran langsung. Semua subjek ada pentafsiran berlaku. Subjek PJ pun begitu. Okey. Jadi apabila perpisahan tidak berlaku, tuan-tuan pentafsiran bilik darjah itu tuan-tuan kena tengok. Okey. Panitia PJ dan juga GMP kena pantau guru-guru, pastikan mereka buat pentafsiran setiap kemahiran yang telah diajar. Pada saya, pentafsiran bilik darjah, professional judgement guru tu adalah
penting. Bagaimana guru itu mentafsir berdasarkan professional judgement dia. Okey, sebab itu memang kesan besar terhadap penyelesaian bilik darjah. Apa yang tahap yang cikgu bagi kepada pelajar itu, kita tak pernah pertikaikan, cuma cikgu je yang tahu. Tapi cikgu, professional judgement tu pun ada ciri-ciri dia, mestilah tulus, mesti cikgu memang mahir dalam bidang itu, kan. Tahun ni tak ada ujian PCR, segak je ada. Ini memang kita dah saya pun tanyakan soalan ni juga di pihak BPK sebenarnya. Biasa tak ada tapi segak ada tak memang dia saya tahulah, tapi memang keputusan segak akan diberi, dan ada lagi keputusan lain sebenarnya seperti penyelesaian bilik darjah, PAJSK Koko, dia akan berlaku, dan psikometrik. Jangan cakap segak aja yang ada dia sebab mungkin keputusan ujian UPSR tu tak ada, diganti dengan PBD. Itu pun dah memadai dah saya rasa. Pakaian PJ boleh pakai Mr. Morgan, cikgu boleh pakai, murid boleh pakai semasa PJ PK Okey, sebenarnya SOP tentang subjek tidak ada perubahan sebenarnya. Okey. Jadi SOP tentang subjek tak keluar pun. Yang ada penjajaran BSKP saja. Jadi subjek tetap macam dulu juga. Jadi kenapa pelajar tak digunakan pakai baju PJ, saya pun tak faham. Itu sebab ada pengatua. Ni Cik Azman sebenarnya masa minggu lepas kita ada taklimat dengan BPK bersama dengan jabatan. Ada sekolah yang guru besar dan pengetuanya tak benarkan murid pakai baju selain daripada uniform. Itu saya tanya, mana dapat punca kuasa mana tu? Dapat punca kuasa mana? Sebenarnya PJ itu adalah PDPC kan? Subjek juga kan? Apa bezanya dengan subjek lain? Tapi subjek itu tetap tak berubah, dia tetap PJ-PK. Walaupun hari itu ada PJ-PK, dia nak pakai baju PJ, apa masalahnya? Dia tetap belajar macam biasa. Penjarakan tetap berlaku. Dia tak adalah pergi ke Padang pakai baju PJ. Betul tak? Saya heran kenapa pihak sekolah melarang pelajar pakai t-shirt. Kenapa? Boleh tak bagi sebab kenapa? Tak ada satu tadi alasan. Cikgu tadi baru cakap, dia kata takut parents, ada parents yang bila anak pakai baju uniform, badan uniform atau baju PJ, dia kata ada aktiviti. Itu saya kata patutnya pihak sekolah kena maklumkan. Kena maklumkan benda ni. Betul. Saya berharap sangat pelaksanaan ujian segak ni berlaku dengan baik, sebab tolong buat perancangan yang betul, bincang dulu dengan pihak pentadbir bagaimana nak melakukan ujian ni, dan kaji semua aspek. Penjagaan sosial itu mesti berlaku, patuhi SOP yang ada. Kalau tuan-tuan ikut je benda tu, tuan-tuan akan selamat. Dan memang pihak berkepentingan akan turun memantau. Sekolah mana yang kena kita tak tahulah. Memang akan memantau, memang kita akan tengok. Pihak PPD pun akan turun membantu. Memantau pelaksanaan ujian segak ini. Dan kalau tuan-tuan ikut saja SOP itu, saya rasa tak ada masalah, sebab ujian segak sebenarnya prosedur ujian segak itu sendiri tak berubah, cuma prosedur semasa COVID-19 ni saja yang ada sedikit perubahan tentang segak itu. Dan tolong akur dengan tarikh kunci masuk supaya tidak ada yang tertinggal nanti. Okey, dan pastikan pelajar-pelajar itu kita selalu pantau, dan satu lagi, jangan lupa bagi surat kepada parent untuk makluman tentang ujian segak ini. Itu saja dari saya. Terima kasih.